Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia terkini dari Mahkamah. Najib tak maklumkan Kabinet Bon AS 3.5 bilion dolar. Berterpenuh, seorang pegawai penyiasat SPRM memberi keterangan bahawa bekas Perdana Menteri Najib Razak tidak memaklumkan Kabinet mengenai terbitan Bon 1MDB bernilai AS 3.5 bilion dolar. Nur Aida Arifin memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur petang tadi mengenai perkara yang didakwa dilakukan Najib berhubung penglibatan 1MDB dalam pengambil alihan dua pengeluar tenaga bebas IPP Tanjung Energy Holding Sendirian Berhad TEHSB dan Genting Senyen Sendirian Berhad. Saksi pendakwaan ke-49 itu memberi keterangan semasa perbicaraan hari ini terhadap 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram terhadap Najib yang dikatakan dengan dana RM2.27 bilion daripada 1MDB. Najib sebagai Menteri Kewangan tidak memaklumkan Kabinet berhubung pengeluaran bon AS 3.5 bilion 1MDB, sedangkan sebenarnya obligasi pinjaman sebuah MKD syarikat milik Menteri Kewangan diperbadankan 1MDB akan memberi implikasi kepada keuangan negara. Kementerian Kewangan tidak mempunyai sebarang pengetahuan mengenai terbitan dua bon itu yang masing-masing bernilai AS 1.75 bilion untuk pemperolehan TEHSB dan Genting Senyen, kata Nur Aida kepada Hakim Perbicaraan Colin Lawrence Square. Berhubung bantahan oleh Peguam Bela Utama Muhammad Syafiee Abdullah mengenai dakwaan cakap dengar dan keterangan pendapat, Nur Aida memberi keterangan bahawa Najib didakwa menguruskan 1MDB menggunakan pendekatan top-down. Saksi itu mendakwa sisatannya menunjukkan perkara ini apabila Najib menandatangani dua resolusi bertulis yang dibentangkan dalam bentuk resolusi pekeliling pengarah DCR yang perlu ditandatangani oleh Lembaga Pengarah 1MDB berhubung pemerolehan dana TEHSB dan Genting Senyen. Pengambil alihan IPP membentuk fasa kedua daripada 4 fasa yang didakwa berlaku antara 2011 dan 2014 dan didakwa mengakibatkan berbilion ringgit diseleweng daripada 1MDB. Bagaimanapun, disebabkan bantahan daripada Syafiee atas alasan cakap dengar, Square mengarahkan supaya sebahagian daripada bahagian keterangan Nur Aida mengenai bon itu digugurkan. Square juga mengarahkan pihak-pihak terlibat membuat hujahan lisan kemudian berhubung bantahan Syafiee mengenai keterangan pegawai penyiasat SPRM berhubung dakwaan pendekatan top-down. Prosiding Mahkamah Terbuka akan disambung semula pada 24 Januari. Najib dibicarakan atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan RM2.27 bilion daripada dana 1MDB. Bagi 4 pertuduhan salah guna kuasa, bekas ahli Parlimen Pekan itu didakwa melakukan kesalahan itu di Islamic Bank Berhad Cawangan Jalan Raja Chulan di Bukit Kelon, Kuala Lumpur antara 24 Februari 2011 dan 19 Disember 2014. Bagi 21 pertuduhan pengubahan wang haram, Najib dikatakan melakukan kesalahan itu di bank yang sama antara 22 Mac 2013 dan 30 Ogos 2013. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas hari ini dipetik daripada Malaysia Kini bertajuk, sebarang langkah jatuhkan kerajaan akan ternokta Februari ini. Berterpenuh, sebarang langkah mahupun usaha untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim akan ternokta Februari nanti selepas Sultan Johor menjadi yang di-Pertuan Agong. Penganalisis sosiopolitik dari Universiti Malaya UM, Dr. Abdul Mukti Muhammad yakin selepas kegagalan langkah Dubai, parti politik akan lebih realistik dalam mengatur sebarang gerakan selepas ini. Saya rasa selepas daripada kegagalan langkah Dubai ini, saya rasa parti-parti politik atau politikus sudah pun mula bersifat realistik dan juga lebih berhati-hati untuk menggerakkan gerakan yang sama, terutamanya selepas ini kita akan ada yang di Pertuan Agong dari Johor.
Yang mana kita lihat kenyataan-kenyataan bakal agung iaitu Sultan Ibrahim Sultan Iskandar itu sudah pun menunjukkan satu reaksi bagaimana sikap baginda terhadap mana-mana pihak yang cuba menggoyahkan kerajaan yang sedia ada. Pada saya, itu satu kenyataan yang netral sebenarnya. Bukanlah bermaksud Sri Paduka mahu mencampuri urusan politik dan sebagainya. Tetapi kenyataan itu kenyataan bersifat harapan dan juga sedikit sebanyak akan memberi kesan kepada Perikatan Nasional PN sebab apabila kenyataan dikeluarkan bakal agung pada saya itu perlu menjadi pertimbangan yang lebih khusus daripada PN daripada pembangkang, katanya dalam satu wawancara bersama Kini TV. Katanya, melalui langkah Dubai jelas pembangkang gagal kerana mereka sering melakukan propaganda yang memainkan isu semasa. Abdul Mukti berkata, PN seharusnya menunggu sehingga pilihan raya umum akan datang jika berhasrat mahu menjatuhkan kerajaan seandainya kerajaan gabungan ini gagal menjalankan tugas pada rakyat. Seandainya kerajaan PH atau kerajaan perpaduan tak mampu menyelesaikan isu rakyat dengan baik, tunggu pilihan raya umum. Sebab itu proses yang terbaik untuk memilih pemimpin, untuk memilih kerajaan. Kalau tidak, kita akan mengulangi kesilapan yang sama dan kita akan sentiasa ke belakang, katanya lagi. Semalam Ahmad Zahid Hamidi mengesahkan memang wujud gerakan mahu menjatuhkan kerajaan digelar langkah Dubai seperti dilaporkan beberapa hari lalu. Bahkan timbalan Perdana Menteri itu mendakwa gerakan berkenaan bukan saja didalangi pemimpin dari parti pembangkang, bahkan turut disertai individu tertentu dari blok kerajaan. Bagaimanapun, Anwar memilih untuk tidak mengambil pusing mengenai rancangan sulit yang dinamakan Langkah Dubai untuk menggulingkan kerajaannya baru-baru ini. Sambil mengakui, menyadari rancangan seumpama itu, dia sebaliknya berkata, tumpuan kerajaan adalah untuk membangunkan negara. Semalam, Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi MD Nor mengakui wujud gerakan untuk menjatuhkan kerajaan. Namun, bukanlah langkah Dubai, sebaliknya langkah Caukit. Kata Muhammad Sanusi, mereka hanya perlu bermesyuarat di Kuala Lumpur bagi menjatuhkan kerajaan Anwar. Bagi pensyarah Akademi Pengajian Melayu UM, Dr. Awang Azam Awang Pawi pula, langkah Dubai hanyalah sekadar idea kedai kopi di ibu negara Emiria Arab Bersatu itu. Menurutnya, fokus utama pada bulan Januari ini adalah kepada peralihan yang di Pertuan Agong, bukannya pertukaran kerajaan. Walau bagaimanapun, sebenarnya fokus dalam bulan Januari ini bukan fokus peralihan kerajaan perpaduan, sebaliknya satu fokus peralihan yang di Pertuan Agong yang lalu dengan Agong yang baru pada 1 Februari. Ini fokus utama dalam kerajaan yang memastikan perahlian tersebut berjalan lancar dan pelbagai perkara yang dirancang. Saya kira ia merupakan idea kedai kopi di Dubai. Saya kira begitu sahaja. Idea itu idea besar, perancangan sangat besar, tetapi dari segi pelaksanaan tindakan tersebut tidak dapat dilakukan. Mereka kena sedar apa-apa nak menumbangkan kerajaan, satu, ia perlu melalui parlimen di Dewan Rakyat. Seperti undi tidak percaya seumpamanya, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ada akta anti lompat parti yang menyekat daripada pergerakan yang sangat berleluasa seperti sebelum pembentukan akta lompat parti. Yang ketiga, kita lihat UMNO mempunyai akur janji dan perjanjian mereka sendiri apabila ahli parlimen mereka keluar seumpamanya mereka kena bayar RM100 juta, tak mungkin itu dilakukan oleh ahli parlimen UMNO, katanya. Jelasnya RM100 juta ringgit adalah satu jumlah yang besar dan tiada wakil rakyat yang mahu menunjukkan mereka mempunyai wang sebanyak itu semata-mata untuk berpaling tada dari kerajaan. Apatah lagi jika gerakan mereka berpaling tada tidak berjaya, ia akan menyebabkan masa depan politik mereka itu semakin gelap, tambahnya lagi. Bagi penganalisis politik dan geostrategis Dr. Azim Hassan pula, langkah Dubai sebenarnya digerakkan oleh pemimpin UMNO yang anti kepada kepimpinan Presiden UMNO. Langkah ini tak logik. Dalam keadaan sekarang bersatu ahli parlimen sendiri pun tak nak sokong. Kalau kata langkah ini berpunca dari PAS juga tidak, kerana PAS tidak akan memulakan sesuatu dalam hal pertukaran kerajaan persekutuan. Tapi apa yang saya dapat baca, ura-ura siapa yang ada di sana adalah dari ahli UMNO sendiri yang selama ini tidak sealiran dengan Presiden UMNO sendiri, katanya kepada Malaysia Kini.
Jelas Azim agak bingung memikirkan langkah yang diambil kumpulan itu kerana mereka sedar sukar untuk berbuat demikian karena telah ada perjanjian dimeterai dengan parti.